Okey, ini adalah muka depan SPSS. Okey, kalau dia kata ini adalah muka depan SPSS. Cuba awak tengok dalam muka depan belah kiri bawah. Bawah sekali belah kiri ada satu bahagian data view dan satu lagi adalah bahagian variable view. Pertama sekali apa yang awak perlu buat, awak kena tekan dulu pada variable view. Okey, dalam variable view ini yang ada, inilah muka depan dia. Dia ada name, type, with decimals. Okey, name adalah untuk semua soalan dalam soal selidik kita bermula daripada soalan di bahagian A sehinggalah akhirnya soalan di bahagian C. Soalan last sekali. Okey, itu adalah name. Okey, name ni kita salin dalam soal selidik kita ada apa? Okey, pertama kita ada jantina. So kita type dulu jantina. Pastikan dia sama dengan soal selidik. So jantina. Yang kedua soalan kita berkaitan dengan pengkhususan. Okey, pengkhususan. Okey, katalah yang ketiga Syafiq, kita ada lokasi. Okey. Okey, kita bayangkan je dalam kita punya soalan bahagian A ada 3 sahaja. Kemudian kita start dengan soalan bahagian B. Okey, kalau orang lain mungkin dia ajar awak untuk tulis soalan panjang. Kalau saya prefer awak hanya tulis B1, B2, B3, B4, B5. Soalan B tu ikut sahaja bilangan item dalam bahagian B. Kalau item awak 10, tulis 10. Dia mesti selari dengan instrumen awak. Okey, sampai 5 Syafiq. 4, 5. Okey, terima kasih. Kemudian dah habis bahagian B, kita tulis pula bahagian C. Okey, bahagian C, kita kata C1, kita cakaplah juga dia ada 5 soalan. C2, C3, C4, C5. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang berada tertera di name adalah sebiji-sebiji mengikut soal selidik awak. Kalau kata bahagian A ada 4 soalan, awak tulislah 4 soalan. Bahagian B ada 12, tulislah sampai 12. Kalau bahagian C ada 20, tulislah sampai 20. Tapi gunakan B dan C. Okey. So, yang ni jelas atau jelas. Kemudian yang kedua adalah bahagian type. Type ni, cuba awak tekan Syafiq dekat belah dia punya belah kiri yang ada 3 titik tu. Okey, di sini ada variable type. Okey, jenis variable. Dia ada numeric, comma, dot, bla 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 bla. Awak hanya tekan kepada numeric sahaja. Numeric ni adalah kita meletakkan nombor sahaja. Kalau dekat string, dia ada string. Kalau awak ada soalan terbuka, awak akan klik pada string. Tapi kita tak ada soalan yang terbuka. Okay, so numeric dengan width dia 8, decimal places dia awak letak kosong. Kita tekan kosong. Kenapa kosong? Decimal places adalah tempat titik perpuluhan. Bila kalau kata kosong, kita hanya baca satu nombor. Tapi kalau kita letak 2, dia baca 2.00. Ada titik perpuluhan lagi kat belakang tu. Okay, so kita tak nak bacaan tu kita akan serabut nanti baca dekat SPSS. Okay, tekan okay. Okay, Syafiq. Okay, semua yang kosong tu semua, semua kosong. Laju betul. Okay. C1, C2. Okay, settle. Label. Bahagian label, biarkan kosong. Orang selalu letak dia punya soalan. Tapi yang bahagian tu kosongkan. Okay, dengar je kata saya, kosongkan. Kalau kelas Dr. Aziz, dia sudah letak. Tapi kalau saya tak nak. Sebab saya tak suka serabut tengok dalam SPSS tu. Okay, kemudian bahagian yang paling penting iaitu values. Okay, values adalah, tekan 3 tu. Awak perasan tak awak punya pilihan jawapan? Okay, contoh
untuk bahagian 1, soalan 1 jantina, pilihan jawapan yang ada dalam instrumen awak apa? Lelaki. Lelaki. Ya ni. Okey, lelaki. Jadi 1 tulis dekat value 1 label lelaki. Add. Okey, value kena 2 label perempuan. Walaupun dekat dalam soal selidik kita tak ada 1, dia ada kotak-kotak aja untuk tick kan. Jadi kotak yang pertama mewakili kepada value 1, label mewakili label tu apa benda. Kemudian kotak kedua mewakili value 2. Okey, sekarang pergi penghususan. Okey, patut tekan okey. Okey, sekarang pergi penghususan. Okey, penghususan ni Syafiq buat apa? 1 untuk pendidikan Islam. Okey, 1 kita tulislah pendidikan Islam. Contohlah penghususan kan kita tulis pendidikan Islam. Ada orang kan dia buat semester. Ikut je. Kedua kita buat bahasa Arab. Okey, dah add. Add dan tekan OK. Kita bayangkan ini sahaja 2. Dan awak perlu pastikan awak kena ikut kalau kata pendidikan Islam nombor 1, kena ikut dia nombor 1. Kalau dia nombor 2, betul-betul kena tally dan synchronize dengan kita punya instrumen. Okey, seterusnya lokasi. Okey, lokasi pula apa pilihan jawapan kita? Kalau nombor 1 luar bandar, kita tulis nombor 1 luar bandar. Kalau 1 awak tulis atas tu bandar, mula-mula awak tulislah bandar. Ikut sama sebiji-sebiji. Banyak kali saya ulang ni sebab kita akan wakilkan nanti kepada nombor. Okey, seterusnya dalam B1 sehingga B12, B5. Kalau soalan B kita, okey tekan 3 tu, B kita anggaplah setuju, sangat tidak setuju kepada sangat setuju. So, 1 sangat tidak setuju. Okey. 2. Okey, 2 tidak setuju. Okey. Kemudian yang ketiga hari tu baru dibetulkan, dia kata apa? Kurang setuju. Sederhana ataupun dia cakap kita kurang setuju. Sebenarnya kalau saya belajar boleh je guna tidak pasti, tapi kita tak nak banyak khilaf untuk mengconfusekan student, kita guna je okey kurang setuju. Okey. Keempat setuju, kelima sangat setuju. Sama juga salin sebiji-sebiji yang ada dalam awak punya bahagian B. Okey. Kan okey. Okey, copy paste sampai bahagian B saja. Copy paste sampai bahagian B. B saja. Okey, bagus. Kemudian kita pergi pula bahagian C. Bahagian C kita bayangkan kita tanya adalah kekerapan. Okey, 1 sangat tidak sangat tidak kerap ke? Tidak, bukan. Tak ingatlah kekerapan. Saya tak ingat dah kajian tu. Saya tak guna yang skill kerap ni. Siapa? Okey, kalau tak guna skill kerap, kita gunalah juga samalah sangat tidak setujulah. Katalah, ikut yang awak punya tu. Saya tak ingat sangat. Okey, padam. Copy paste je sampai C5. Kita anggaplah daripada B sebab semua orang pun kebanyakan guna sangat tidak pasti ke apa dah lupa. Okey. Kita katalah tapi ikut sebiji-sebiji dengan awak punya instrumen. Okey, dekat missing. Dekat column missing, row missing tu, awak kena, missing ni apa maksud dia? Maksudnya ada awak punya soalan tu, responden awak tak jawab. Responden awak tu terlupa jawab kat situ. Jadi apa yang perlu pengkaji letak? Pengkaji perlu letak nilai 99. Kat mana kita kena tekan kepada discrete, kemudian tulis depan tu 99. Jadi kalau ada responden yang tidak menjawab kepada item awak, mana-mana item awak tulis 99. Okey. Copy paste. Copy paste sampai bawah. Okey. Ingat column missing 99. Column tu biarkan je. Column tu kita tak payah usik, kita biarkan dia je jadi 8.
Align pun kita tak perlu usik. Align ni maksudnya dalam SPSS tu nanti kita nak nombor tu berada pada tengah, kiri atau kanan. Itu sahaja. So tak payah usik lah. Okay. Measure. Measure adalah perkara yang paling penting. Measure ni kena faham betul-betul Measure ni bila jantina, okay, jantina kat measure dia ada scale, dia ada ordinal, dia ada nominal. Okay, skala nominal adalah bila nombor 1 dan 2 tidak menunjukkan apa-apa perbezaan. Dia tak ada. Nombor 1 sama, nombor 2 pun sama. Contoh jantina. Kalau orang jawab dia lelaki ke dia perempuan, dia nombor tu tidak memberi apa-apa makna, kita gunakan nominal. Contoh nominal jantina, lokasi, bandar, luar bandar. Jadi nombor tu tidak menjadi apa-apa, tak ada makna. Maksudnya dia hanya mewakilkan kepada kategori. Yes, perkataan dia adalah kategori. Seterusnya, okey, jantina dengan lokasi nominal. Kita pergi kepada pengkhususan. Alamak. Okey, tak naklah nombor 3 tu tukar balik grade. Syafiq pergi nombor 3 grade. Grade Syafiq, grade. Okay, kita tukar grade Okay, kat grade tu tukar dekat bahagian value. Dekat bahagian value. Values. Okay, dekat values tu kita tulis 1 grade. Kalau grade, awak kena faham nombor 1 adalah grade yang paling rendah. Awak nak tanya grade pencapaian lah, awak kata. Nombor 1 sebenarnya adalah grade paling rendah. Tetapi kalau sekarang ni soal selidik awak dah tulis grade tu yang paling tinggi. Awak ikut je. Tetapi sebetulnya grade tu adalah yang paling rendah. 1 grade D contoh. Okay, Syafiq D. Padam dulu Syafiq. Padam bawah tu. Oh boleh. 2 adalah C. Okey, 3B, 4A. Nampak tak? Nombor yang paling besar dia mewakili grade yang paling baik. Kalau grade, makna-makna pun boleh ubah yang ada tingkatan. Dia ada tingkatan macam contoh grade gaji, grade pencapaian. Tekan OK Syafiq. Okey, kita gunakan measure dia adalah ordinal. Measure dia adalah ordinal. Okay, ingat mana-mana yang ada tingkatan, measure dia adalah ordinal. Contoh grade gaji. Adakah sama grade gaji 100 sampai 200 dengan 1000 sampai 2000, 10,000 dengan 20,000? Dia tak sama. Jadi bila dia ada tingkatan, itu nama dia, measure dia adalah ordinal. Manakala semua soalan yang ada skala Likert, kita gunakan dia scale. Okey, jadi semua soalan yang ada skala Likert dari 1 sehingga 5, kita namakan dia scale. Ini yang paling penting awak kena pastikan ikon-ikon ini betul. Mana data nominal, data ordinal dan data scale. Okey, sekarang barulah. Setakat ni faham? Faham. Kalau nak tanya yang apa tu, yang markah tu kan, grade tu kan. Kalau saya buat atas kali tu A+, maksudnya nombor 1 tu A+ lah, bukan D lah ke macam mana? Ya, betul. Awak ikut sama sebiji dengan soal selidik awak. Tetapi kalau selepas ini dia punya penambahbaikan, grade tu dia mesti yang pertama tu dia mesti yang paling rendah. Okey, dia mesti yang paling rendah. Tapi kalau yang ni sebab soal selidik awak dah ditebarkan, jadi awak kena ikut sebiji-sebiji. Okey, nanti awak tak akan tahu kenapa. Okey, selepas selesai awak menyisik ke semua maklumat yang berkaitan dengan instrumen awak, barulah awak tekan kepada data view, ikon data view. Okey, awak perasan tak yang dekat atas tu? Okey, Syafiq tunjuk yang dekat atas tu.
Oh, yang paling penting apa yang saya nak awak tahu dan awak pastikan ikon-ikon ordinal, nominal dan scale. Dia sama tak? Betul tak? Betul tak? Okey, kemudian yang ni awak bayang kalau soalan awak ada 30, mungkin dia ada 30. Yang ni kita nak sebab saya nak nampak dia dalam satu muka sahaja. Okey, kemudian Syafiq klik pada nombor 1. Klik pada nombor 1. No, nombor 1. Sebelah dia. Okey. Ini adalah bila kita nak mengisi, kita isi. Kita bayangkan sekarang ni, kita bayangkan kita punya tu adalah borang soal selidik. Bukannya Google Form Kita bayangkan ini adalah, kita ambil tu dengan borang soal selidik. Jadi satu yang ke tepi tu, itu adalah untuk responden yang pertama. Kita kena mengisi ke tepi, bukan ke bawah. Okey, untuk responden 1 dia dari dari kiri pergi ke kanan. Tetapi kalau awak buat dalam Google Form, awak boleh copy paste kepada dia punya yang scale tu je. Yang jantina pengkhususan grade tu kena tulis sendiri. Okey, kita contoh, kita ambil nombor 1 kita katalah awak punya responden perempuan. Jadi awak nak isi berapa? 2. Ya, 2. Sebab tadi dekat values tadi, nombor 1 adalah lelaki, nombor 2 adalah perempuan. Kalau jantina kita adalah perempuan, kita letak 2. Sekarang ni sebab itulah kita namakan dia numeric. Kita mewakilkan nombor bagi menzahirkan maklumat. Kita tak tulis lelaki, kita tak tulis perempuan, tetapi kita wakilkan nombor. Itulah nama dia numeric. Itulah data kuantitatif. Okey, pengkhususan. Kita katalah dia pengkhususan pendidikan Islam. Okey, kita nak letak berapa? Nombor 1. Kerana 1 adalah mewakili kepada pengkhususan pendidikan Islam. Manakala grade, kita katalah pencapaian dia dapat tadi B. Kalau B apa? 2. Salah. Sebab 2 tu jangan baca dia dari atas. 2 bawah, 3. Bawah. Dia adalah 3. Okey, faham. Kemudian yang B1 ni, buatlah ikut type balik. Kalau dia jawab skala apa? Kalau tidak setuju, tulislah 2. Kalau sangat setuju, tulislah 5. Sampai hujung. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kita dah habis kepada cara mengisi data. Tak ada. Bagus. Ada soalan. Okay, dekat bahagian demografi tu kalau saya cakap tadi bergantung kepada instrumen kita kan. Ya betul. Jadi kalau instrumen kita ada jantina tu satu je lah, jantina je lah. Iyalah, betul lah. Kalau jantina satu je. Ikut sebiji-sebiji. Kata kunci dia sebiji-sebiji dalam instrumen. Okay. So benda ni selesai? Selesai. Okay, bagus. Sekarang ni Syafiq, kita teruskan dengan buka data rintis. Kita bayangkan ataupun siapa yang ada. Syafiq dah pandai dah, dia dah reti dah. Okey, siapa yang guna, yang ada data rintis yang masih lagi belum analisis? Siapa? Okey, ini adalah data rintis ya Afika? Okey, sekarang ni data rintis. Semua orang buat sama-sama. Okey. Untuk kita nak cari yang pertama sekali, bila kita dah lontarkan data rintis, kita dah lepas kita dah buat kesahan dan boleh pergi ni, data rintis digunakan untuk mencari nilai alpha Cronbach. Okey, data rintis digunakan untuk mencari nilai alpha Cronbach. Okey, macam mana nak cari nilai alpha Cronbach? Yang pertama tekan, ini rintis ini bukan sebenar, ini rintis. Nilai alpha Cronbach, pergi analyze, pergi scale, slow sikit, okay. Analyze, scale dan tekan reliability analysis. Okay. Sekarang awak akan nampak reliability analysis punya muka surat dia, muka dia. Kemudian apa yang kita nak cari ketekalan kepada setiap item.
Kita ingin mencari ketekalan kepada setiap item. Awak kena klik pada B1 sehingga soalan terakhir. Okey. Kemudian alihkan kepada items. Okey, stop sampai sini dulu. Ingat, kali pertama kita ada 3 step dalam buat reliability. Pertama, kita melihat item secara keseluruhan. Kalau kita ada bahagian B, C, D, buat semua B, C, D. Kalau kita ada bahagian B dan C, buat semua kepada B dan C. Okey, yang itu jelas? Jelas. Step yang kedua, kita akan asingkan pula bahagian B sahaja. Ikut construct. Okey, step kedua kita akan ikut construct. Okey, sekarang kita tengok keseluruhan tadi. Kita teruskan tekan kepada statistik. Semua orang buat, tekan kepada statistik. Benda yang paling awak wajib tekan adalah item descriptive for item, scale and if item deleted. Ini yang sangat penting. Dan tekan continue. Itu sahaja. Sebenarnya, kejap. Tekan balik statistik. Okay. Pada correlation, inter-item correlation covariance tu awak tak perlulah, nanti tu peringkat lebih tinggi-tinggi nanti awak belajar dan dia ada fungsi di situ Okay, continue. Okay. Okay, sekarang ni macam mana nak baca nilai alpha Cronbach kita? Cuba awak tengok dekat case processing summary tu, dia ada N, betul? N itu adalah mewakilkan kepada berapa bilangan responden yang jawab. Ada 34 orang yang menjawab soalan Afika. Dia menjawab soal selidik Afika. Yang perkataan benda yang paling penting adalah tu reliability statistik. 0.85. Okey, itu adalah secara keseluruhan 0.85. Okey, kalau 0.85 okey tak? Mesti awak tanya kan, kalau nilai saya ni okey tak? Mana-mana nilai yang berada pada range 0.6 sehingga 0.9 dia boleh ditadbir. Maknanya instrumen itu valid dan untuk ditadbir. Apa maksud reliability? Apa maksud ketekalan? Ketekalan ni adalah ketekalan item. Kita tengok untuk item satu kita, adakah majoriti orang yang jawab tu berada di kecenderungan yang sama. Kalau orang jawab 4 dan 5, semua tu berada dalam 4 dan 5. Kalau kata item 2 pula dia jawab 1 dan 2. So kecenderungan dia adakah banyak di situ. Kalau kata item kita dia cenderung, maksudnya orang kalau soalan 1, item 1, 2, 3, 4, 5, orang-orang yang jawab tu semua cenderung menjawab ke arah yang sama, itu nama dia, kita buat reliability, itu nama dia reliability tinggi. Okay, mesti awak ada jumpa orang yang 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, tak apa, terus dia buat. Maksudnya dia boleh. Kalau dia dapat 0.5, dia perlu menambah baik semula item-item yang ada. Soal selidik. Okay. Sekarang ni kita kata macam mana kita nak naikkan. Ada cara untuk nak naikkan nilai reliability tu. Awak pergi kepada if item deleted. Okay. Bawah sikit. Okay. Awak nampak tak dekat kotak item total statistik yang belah kanan sekali, Cronbach alpha if item deleted. Dia kata, cuba kalau tadi 0.8, kita cari boleh tak kita nak naik kepada 0.9. Kan ada nilai-nilai 0.85888 sampai soalan bawah tu. Kalau dia kata, contoh kalau kata kita tengok B16 kalau dia delete, kalau kita delete soalan B16, nilai alpha Cronbach kita akan jadi 0.83, dia akan jatuh. Kalau kata kita bayanglah kat sini, dekat C6 tu, kan sekarang C6 tu 85 kan?
0.85. Tapi kita bayangkan sebenarnya kat situ 0.90. Kita bayangkan. Jadi kalau kita delete kalau kita buang item C6, nilai alfa krombat kita akan jadi 0.9. Sebab bacaan if item deleted tu, kalau kita buang item tu, bacaan akan jadi berapa? Faham yang tu? Faham. Faham tak? Jadi yang ini nampak ketekalan kepada soalan Afiqah semua adalah sama. Maksudnya 0.8 lah. Soalan ni pun boleh ditakbir kerana dia berada pada range. Okey. Seterusnya yang ini kita melihat kepada keseluruhan item. Ada lagi dua tu kita tengok kepada construct pula kita nak tengok item untuk construct. Okay, analyze. Semua orang sama-sama buat Analyze, scale, reliability analysis. Okay, gerakkan sahaja soalan bahagian C ke belah kiri. Okay. Okay. Tekan okay je sebab dia dah baca dah tadi. 0.83 tu ke? Okay, 0.83. Samalah 0.8 keseluruhan pun sama. Okay, kemudian pergi pada untuk bahagian C pula. Gerakkan balik, guna cursor kalau dalam SPSS kita kena guna cursor. Okay. Dia pun sama 0.81. Baca 2 titik perpuluhan je. Saya lupa nak ingatkan anak-anak saya dalam 803. Kalau awak baca penilai tanya ke apa-apa, awak baca 2 titik perpuluhan je. Berapa nilai alfa krombat? 0.81. Jangan 0.812. Jangan baca sampai 3 titik perpuluhan. Sama juga dalam penulisan, awak hanya melihat kepada 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, so inilah cara awak buat alfa krombat dan juga awak nak baca nilai alfa krombat. Yang ketiga, bagaimana awak nak laporkan dalam penulisan. Laporkan dalam penulisan tak perlu benda lain, awak hanya perlu dekat reliability statistik bahagian alfa krombat alfa sahaja yang awak kena masukkan. Okey? Itu sahaja. Sama ada ikut keseluruhan dan juga construct. Jangan gundarkan titik perpuluhan. Guna yang asal. Kalau kata tetapi baca 2 titik perpuluhan selepas titik perpuluhan. Okay. So, selesai?